Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi shalli 'alan nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi shalli 'alan nabiyyi musallima waj'al lana taufiqan dauman sahiba. Terima kasih kepada penganjur Pertubuhan Islami yang telah sudi untuk mengadakan majlis muzakarah berkaitan kitab Tadrib Ar-Rawi, yang dihormati pengerusinya Al-Fadil Ustaz yang mulia Ustaz Raja Mukhlis, seterusnya pimpinan Pertubuhan Islami Kebangsaan, seterusnya para hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung muzakarah kita bagi kitab Tadrib Ar-Rawi fi Syarah Taqrib An-Nawawi lil Imam Jalaluddin As-Suyuti yang meninggal, wafatnya tahun 911 Hijrah, dan ianya merupakan syarah kepada kitab Taqrib An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah ta'ala, yang mana ianya merupakan ringkasan kepada kitab beliau, iaitu kitab Irsyad At-Tullab, yang kitab itu pula merupakan ringkasan kepada Muqaddimah Ibni As-Salah, sebuah kitab ulum al-hadis yang masyhur, yang diguna pakai oleh majoriti umat Islam daripada zaman pengarangnya sehinggalah ke hari ini. Sehingga ke hari ini masih lagi diguna pakai dan disyarahkan oleh ramai ulama, diringkaskan dan sebagainya. Bahkan ada yang menazamkannya, menjadikannya sebagai nazam. Manakala Imam As-Suyuti, beliau mensyarahkan ringkasan yang dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tadrib Ar-Rawi ini. Dan beliau juga ada satu lagi berkaitan dengan ulum al-hadis, iaitu Alfiyah al-Hadis, Alfiyah al-Hadis oleh Imam As-Suyuti. Bila sebut Alfiyah ni sebab ada 1000 bait, lebih kurang lah, kurang lebihnya ada 1000 bait yang telah disyarahkan oleh Al-Alamah Al-Muhaddith Al-Syekh Mahfuz At-Tarmasi dalam kitab Manhaj Zawin Nazar. Dan kitab Manhaj Zawin Nazar oleh Syekh Tarmasi itu banyak menukilkan daripada kitab Tadrib Ar-Rawi sebenarnya. Sebab beliau kata yang lebih alim, yang lebih arif tentang nazam tersebut tentulah pengarangnya. Jadi sebab itu diambilkan kebanyakannya daripada syarahnya daripada kitab Tadrib Ar-Rawi. Baik, kita dah sampai kepada Al-Faidah yang ke berapa, yang ke masih lagi Al-Faidah Al-Ula, Al-Faidah As-Saniyah. Dan masih ada lagi 2 faidah yang dibuat oleh Imam As-Suyuti, yang disusun oleh Imam As-Suyuti dalam bahagian muqaddimah dia. Bahagian muqaddimah ini penting sebab dia mengandungi maklumat-maklumat dan juga pendahuluan yang perlu diketahui oleh setiap talibul hadis, penuntut hadis. Di antaranya berkenaan dengan pembahagian hadis, iaitu
dibahagikan kepada dua, ilmu al-hadis riwayah dan ilmu al-hadis dirayah. Kalau mengikut Imam Al-Biqai, dia bahagikan kepada tiga cabang ilmu hadis. Dan pada sesi lepas, Syekh Maulana Ihsan dia menyebutkan berkenaan dengan pembahagian tersebut yang diulas oleh Syekh As-Sayyid Al-Muhaddith Sidi Abdullah Al-Ghumari. Beliau menolak dari segi ta'rif bagi ilmu hadis riwayah dengan ilmu hadis dirayah yang disebut oleh Imam As-Suyuti, yang mana beliau ambil daripada Imam Syekh Al-Akfani, Ibnu Al-Akfani dalam kitab Irsyad Al-Qasid. Dan ramai ulama yang menukilkan ta'rif Ibnu Al-Akfani ini tanpa diberikan ulasan, sehinggalah datang Syekh Sidi Abdullah Al-Ghumari. Beliau mengkritik dari segi definisi dia. Dan saya telah menyebutkan definisi yang dipilih oleh beliau ialah ilmu al-hadis riwayah itu adalah sama maksud dengan ilmu mustalah al-hadis, ilmu mustalah al-hadis, dan ilmu al-hadis dirayah pula. Ilmu al-hadis dirayah pula ianya lebih kepada fiqhul hadis, fiqh yang berkait dengan matan hadis. Jadi bila Maulana Ihsan ada tak yang mengkritik beliau apabila beliau membuat takrifan sebegitu, walaupun takrifan sebegitu sebenarnya sudah disebut oleh Imam Abu Syamah, tadi saya sebut Al-Biqai, Al-Biqai yang membahagikan ilmu hadis kepada tiga. Jadi bukan Al-Biqai, Abu Syamah. Jadi kalau ikutkan pembahagian yang dibuat oleh Imam Abu Syamah itu sudah ada dari segi tumpuan kepada matan hadis, fiqh hadis itu. Jadi bila saya tengok semula, rupanya ada yang mengkritik apa yang disebut oleh Sidi Abdullah Al-Ghumari di dalam sebuah tesis yang mana dicetak pada tahun 2016 dengan tajuk ilmu riwayatil hadis. Dia punya tajuk tesis dia ilmu riwayatil hadis, PhD, oleh Dr. Omar An-Nashuqati. Ini tak silap ni ulama Syria. Dia punya tajuk tesis dia ilmu riwayatil hadis. Jadi dia menyokong takrifan yang dibuat oleh Ibnul Akfani dan juga yang disebut oleh ramai ulama kemudiannya. Cuma yang beliau bahaskan bila tengok perbahasan kitab itu, ilmu riwayatul hadis ini lebih kepada perbincangan turukut tahammul wal adab. Jadi fokus pada kaedah-kaedah untuk menerima hadis dan menyampaikan hadis serta hukum hakam yang berkaitan dengan at-tahammul wal adab. Jadi semua perbincangan itulah dia ilmu riwayatul hadis yang dimaksudkan oleh Ibnul Akfani. Jadi tebal, argumentasinya tebal, agak tebal. Jadi ada juga sebenarnya yang menyokong apa yang disebut oleh Ibnul Akfani. Tapi itu dari segi definisi lah, maknanya dari segi perbincangan secara ilmiah itu dia akan berterusan. Mungkin ada yang menyokong, ada yang menolak, mengkritik dan sebagainya. Cuma kalau yang membahagikan ilmu mentarifkan ilmu hadis dirayah itu, fokus kepada matan hadis yang berkait dengan muskil al-hadis, mukhtalif al-hadis, kemudian an-nasikh wal mansukh min al-hadis yang berkaitan dengan
al-bu'du az-zamani. Kalau yang ditambahkan oleh Syekh Dr. Abu Laith, dia ditambahkan al-bu'du az-zamani wal bu'du al-makani. Ya. Maknanya aspek tempat dan juga aspek masa yang terdapat dalam hadis tersebut, ya. Juga dia berkait dengan fiqh, bagaimana nak memahami sesuatu hadis itu dan sebagainya lah, ya, yang berkait dengan matan sahaja. Baik, malam ini insyaAllah kita punya mukri Ustaz Rozikin, ya. Rozikin, dan kita dah sampai kepada muka surat yang 50 berapa, ya. Masih lagi dalam membincangkan tentang ta'rif al-muhaddith, al-musnid, al-muhaddith, al-hafiz, Okey. InsyaAllah kita format yang seperti yang telah kita putuskan, iaitu kita akan baca sahaja, dan jika ada perkara-perkara berbangkit, macam mesyuarat, perkara-perkara maknanya yang kemusykilan, persoalan ataupun perkara yang perlu dijelaskan, barulah kita bincangkanlah, ya. Tapi kalau tidak perlu, maknanya kita samak saja, dengar saja, dan dibaca oleh Al-Fadil Ustaz Rozikin, ya. Baik, falyatafaddal Ustaz. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala fi mawdi'in akharin minhu wa min ahlil ilmi ta'ifatun talabat al-haditha wa ja'alat da'baha as-sima'a alal masyayikhi wa ma'rifatal ali minal masmu'i wan nazili wa ha'ula'i humul muhaddithuna alal haqiqati illa anna katsiran minhum yujhidu nafsahu fi tahajjil asma'i wal mutuni wa kasratis sima'i min ghairi fahmin lima yaqra'unahu wa la tata'allaku fikratuhu bi aksara min anni hasaltu juz'un ibnu arafata an sab'ina syaikhan juz'un al-ansari an kadha syaikhan juz'un ibnul fil juz'un al-bitaqati nuskhatun abi mushirin wa anha'u dhalika wa innama kana as-salafu yasma'una fayaqra'una fayarhiluna fayufassiruna wa yahfaduna faya'lamuna. Wa ra'aitu min kalami syaikhina az-Zahabi fi wasiyatin li ba'dil muhaddithin fi wasiyati li ba'dil muhaddithina fi hadhihi ta'ifati ma haddu wahidin min ha'ula'i illa ay yasma'a liyurwiya faqat fala yu'akibanna binaqidi qasdihi wa liyushirannahu Allahu ba'da an satarahu maratin. Baqiya waliyabqiyanna mudghatan fil apa ni tak? Al-sun fil al-sunni fil al-sunni. Jamak bagi lisan. Dia ada satu lagi al-alsinah. Tapi ini jamak yang lain, al-alsun. Al-alsun kira. Fil al-sunni. Wa ibratan bainal muhadditsina thumma liyatba'annallahu ala qalbihi. La yatba'annallahu ala qalbihi. La yatba'annallahu ala qalbihi. Thumma qala fa hal yakunu talibun min tullabi sunnati yatahawanu bis salawati au yata'ana tilka
al-qadhurati wa anhasu minhu muhaddithun yakdhibu fi hadithihi wa yakhtaliku al-fusaru fa in tarakat hammatuhu al-makitatu himmatuhul mufattinah. fa in tarakat himmatuhul makitatu ilal kadhibi. Betul ya? Fa in tarakat himmatuhu al-makitatu fil kadhibi fin nakli. Oh, lain ni. Saya punya naskah lain. Saya punya naskah ni apa, cetakan Darul Fikir. Dia tarakat himmatuhul mufattinah, tapi di sini maqitah. Maqitah, betul-betul. Maqitah ilal kadhib fil naql. Fa in tarakat himmatuhul makitatu ilal kadhibi fin naqli wa tazfiri fit tibaki faqad istaraha wa inna ta'ani surqatal ajza'i au kasatal awqafi fahada lasun bisamti lisun fahada lisun bisamti muhaddithin fa in kamala pencuri dalam rupa bentuk muhaddits. lisun bisamti muhaddithin fa in kamala nafsahu bitalawuti au qiyadatin faqad tammat lahu al-ifadatu wa in istamala minal ma'lumi piston faqad izdada muhanatan wa khabatan ila anna qala fa hal fi masali hadhihi dzarbi khairun la kasarallahu minhum intaha. Intaha tu ialah kalam Imam Az-Zahabi yang dinukilkan oleh Imam Tajuddin As-Subki, yang disebut oleh beliau sebagai Syekhuna Az-Zahabi, sebab beliau berguru dengan Imam Az-Zahabi dalam bidang hadis. Dan dinukilkan kata-kata beliau berkenaan dengan orang-orang yang nak menyerupai ahli hadisnya, tetapi mereka ini tidak menjaga adab, tidak menjaga dari segi amalan, tidak mendalami isi kandungan hadis tersebut, makna yang terkandung itu. Dia hanya sibuk dengan mendengar hadis tanpa memahami apa yang didengarnya. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu direnungi, supaya tidak kita terpedaya dengan diri sendiri. Maknanya kita rasa sebagai ahli hadis ataupun muhaddis, tapi sebenarnya belum lagi. Belum lagi. Apatah lagi kalaulah yang menyerupai ahli hadis, tapi sebenarnya mereka ini mereka cipta riwayat, menyelewengkan riwayat dan seumpamanya. Jadi ini lagi bahaya, orang-orang yang seperti ini yang menyerupai ahli hadis tapi dia bukan ahlinya. Baik, seterusnya wali ba'dihim innal ladzi yarwi walakinnahu yajhalu ma yarwi wa ma yaktubu asratin tanbu'u amwahuha taskil aradi wa hiya la tashrabu. Faqala ba'du dzurfa'i fil wahidi min hadhihi at-ta'ifati innahu qalilul ma'rifati wal makhbarati yamshi wa ma'ahu awraqun wa mahbaratun ma'ahu ajza'un yaduru biha ala syaikhin wa ajuzin la ya'rifu ma yajuzu mimma la yajuzu wa muhaddithun qad sara ghayatu ilmihi
ajza'un yurwiha anid dimyati wa fulanatun tarwi hadisan aliyan wa fulanun yarwi dzaka an asbati wal farqu baina gharibihim wa azizihim wafsih anil khayyati wal hannati fa abu fulanin masmuhu wa manil ladhi bainal anami mulaqqabun bisunatin bisunatin Ya. wa ulumu dinillahi nadat jahratan hadza zamanun fihi ayyun bisati. Faqala asy-syaikhu Taqiyuddin As-Subki innahu sa'ala al-hafidhu Jamaluddin Al-Mizzi an haddil hifdzil ladzi idza intaha ilaihi ar-rajulu jaza ayyutlaqa alaihi al-hafidhu. Qala yurja'u ila ahlil urfi. Fakultu wa aina ahlul urfi? Qalilun jiddan. Qala aqallu ma yakunu ay yakuna ar-rijalu alladhina ya'rifuhum wa ya'rifu tarajimahum wa ahwalahum wa buldanahum aktsara min alladhina la ya'rifuhum liyakuna al-hukmu lil ghalibi. Fakultu lahu hadza azizun fi hadza zamani adrakta anta ahadan kadzalika. Qala ma ra'ayna mathala asy-syaikh Syarafuddin Ad-Dimyati. Thumma qala wa ibnu Daqiqil al-Aidi kana lahu fi hadza musyarakatun jayyidatun. Walakinna aina Suraya minas sara. Fakultu kana yasilu ila hadzal haddi. Qala ma huwa illa kana yusyariku musyarakatan jayyidatan fi hadza a'ni fil asanidi wa kana fil mutuni aktsara li ajlil fiqhi wal usuli. Faqala asy-syaikhu Fathuddin ibni Sayyidin Nas wa ammal muhaddithu fi asrina fa huwa man ishtaghala bil hadithi riwayatan wa dirayatan wa jama'a ruwatahu wattala'a ala katsirin minar ruwati wa riwayati fi asrihi wa tamayyaza fi dhalika hatta urifa fihi khattuhu wastahara fihi dabtuhu fa in tawassa'a fi dhalika hatta arafa suyukhahu wa suyukhihi tabaqatan ba'da tabaqatin bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu min kulli tabaqatin aktsara mimma yajhiluhu minha fahadha huwa al-hafidhu. Qala wa amma ma yuhka an ba'dil mutaqaddimina min qawlihim kunna la na'uddu sahiba hadithin man lam yaktub 20,000 hadithin fil imla'i fadzalika bihazbi azminatihim intaha. Jadi ini berkenaan dengan ta'rif al-hafiz yang disebut oleh al-hafiz al-Mizzi, al-Mizzi. Jadi dia punya kriteria dia itu agak tinggi. Apabila disebutkan al-hafiz ini, dia mesti mengetahui tentang rijal, rijal hadis, perawi-perawi hadis. Jadi itu yang membezakan ahli hadis dengan ahli ilmu bidang lain. Ahli fiqh, dia mahir tentang selok-belok,
fiqh hukum hakam, ahli Al-Quran, ya. Dia tahu tentang tajwid, ilmu tajwid, qiraat Al-Quran, ulama tafsir, ya, ahli tafsir, dia tahu ya tentang tafsiran-tafsiran ayat, sebab nuzul. Jadi setiap ahli ilmu ni dia mahir dengan bidang masing-masing. Manakala ahli hadis ini dia mesti yang lain daripada yang lain, yang tidak dikongsi oleh ahli ulama lain, ialah dari segi kemahiran dalam ilmu rijal. Sebab itu ditekankan, ya, dia mesti mengetahui tentang rijal, tahu tentang biografi mereka, hal keadaan mereka dari segi sifah, dhaif, ya, lahir di mana, ya, tinggal di mana. Jadi dia tahu kebanyakan tentang perawi hadis, lebih banyak berbanding apa yang dia tidak tahu. Secara ghalibnya dia tahu hampir kesemua, dan ini yang disebut sebagai, ya, al-hafiz, selain daripada menghafal hadis itu. Menghafal hadis, meriwayatkan hadis, mendengar hadis. Jadi itu dilakukan oleh semua ulama dahulu, ya, sama dia seorang faqih, sama ada dia seorang mufassir, sama ada dia seorang usuli dan seumpamanya. Semua mereka ini mendengar hadis, meriwayatkan hadis, ya. Tetapi yang membezakan ahli hadis dengan ulama lain ialah ni tumpuan kepada ilmu rijal. Sebab itu disebutkan dia bukan semata-mata mengetahui, ya, riwayat-riwayat hadis, ya, tapi dia juga mengetahui tentang ilmu hadis dari segi riwayah, dirayah, ya. Dan dia juga mengetahui, ya, setiap perawi itu siapa gurunya dan siapa guru kepada gurunya, ya. Peringkat demi peringkat. Kemudian siapa muridnya, siapa yang meriwayatkan hadis daripadanya, siapa yang mulazamah dengannya. Ini semua berkait dengan rijal lah, ya, rijal hadis. Sebab itu kalau ada yang menyebut sahib hadis, ya, sebahagian ulama mutaqaddimin menyebut sahib hadis ialah yang menulis 20,000 hadis. 20,000 hadis ini disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Sayyidin Nas, bahawa itu adalah berdasarkan zaman mereka. Ya, zaman mereka itu takrifnya ialah begitu. Tapi zaman yang seterusnya, ya, jadi bila nak disebut sebagai Al-Hafiz itu bukannya calang-calang. Dia mesti mahir, ya, bukan semata-mata tentang hadis dan juga riwayat hadis, memahami hadis, tapi juga dia mahir, ya, tentang rijal. Itu yang paling penting. Sebab itu kalau nak kita iktiraf, ya, seseorang itu sebagai muhaddis, mesti dia ada tumpuan istighal, ya, terhadap rijal hadis, ilmu rijal lah. Dia mesti ada menyusun sekurang-kurangnya kitab berkenaan dengan rijal. Sebab itu adalah yang paling dititik beratkan, yang disebut sebagai sina'ah hadithiyah, ya, sina'ah hadithiyah. Jadi kalau tidak memberi tumpuan kepada sina'ah hadithiyah, ya, dari segi mengetahui ilmu rijal, dari segi al-jarh wa ta'dil, dan juga mahir tentang takhrij hadis, ya. Jadi kalau tidak memberi tumpuan kepada itu, belum lagi untuk mencapai tahap muhaddis, ya. Baik, seterusnya wasa'ala Syekhul Islam. Baik. Wasa'ala Syekhul Islami Abul Fadli Ibnu Hajarin Syekhahu Al-Hafidha Abul Fadli Al-Iraqiyah. Faqala ma yaqulu sayyidi fil haddi alladhi idza balaghahu at-talibu fi hadha az-zamani istahaqqa ay yusamma hafizan wa hal yutasamahu bi naqshi ba'dil awsafi allati dzakaraha al-Mizzi wa Abul Fathi fi dzalika li naqshi zamanihi amla.
Fa'ajaba al-ijtihadu fi dhalika yakhtalifu biikhtilafi ghalabati dhanni fi waqtin bibulughi ba'dihim lil hifzi wa ghalabathu fi waqtin akharin wa biikhtilafi man yakuna katsiran al-mukhalitati lilladhi yasifu mukhalatah man yakunu katsir wa biikhtilafi man yakunu katsiral mukhalatati lilladhi yasifuhu bidzalika au qalilal mukhalatati au qalilal mukhalatati wa kalamul mizzi fihi dayyikun bihaitsu lam yusammi mimman ra'ahu bihadzal wasfi illa dimyatiyya. Wa amma kalamu abil fathi fahuwa ashalu bi ayyan syata ba'da ma'rifati syuyukhihi ila syuyukhihi wa ma fawqa. Wala syakka anna jama'atan minal huffazil al-mutaqaddimina kana syuyukhuhum at-tabi'ina aw atba'at tabi'ina wa syuyukhihim as-sahabata awit tabi'ina fa kana al-amru fi dhalika az-zamani ashala bi'tibari ta'akhkhuri az-zamani fa in uktufiya yakunu al-hafidhu ya'rifu syuyukhahu wa syuyukha syuyukhihi aw tabaqatan ukhra fahuwa ashalu liman ja'ala fannahu dzalika duna ghairihi. Man hafaza al-mutuna wal asanida wa ma'rifata anwa'a ulumil hadisi kulliha wa ma'rifata sahiha minas sakimi wal ma'mula bihi min ghairihi wa ikhtilafil ulama'i wastinbatil ahkami fa huwa amrun mumkinun bi khilafi ma dzikira min jami'i ma dzukira fa innahu yahtaju ila faraghin wa tuli umurin wa intifa'il mawani'i faqad ruwiya Ani Zuhri annahu qala la yuladu al-hafidhu illa fi kulli arba'ina sanatin fa in sahha kana al-muradu ratbatal kamali fil hifdhi wal itqani wa in wujida fi zamanihi man yusafu bil hifdhi wa kam min hafidhin wa ghairuhu ahfadhu minhu. Intaha. Yang kalam Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang beliau membincangkan tentang tarif Al-Hafiz yang diberikan oleh Al-Mizzi Ibnu Sayyidin Nas, dan ini berbeza ya daripada segi setiap zaman dengan zaman yang lain itu berbeza. Cuma dari segi kesamaan yang ada di antara tarikh-tarikh tersebut ialah seperti yang telah saya sebutkanlah, maknanya dia mahir berkenaan dengan rijal hadis. Jadi kalau ulama yang dia tidak memberi tumpuan kepada ilmu rijal ini, jadi kalau disebut muhaddis itu adalah dari segi tasahul lah, tasahul maknanya bersifat longgar dalam memberikan gelaran itu. Dan kalau dia sibuk dengan sina'ah hadithiyah,
Tapi tak pernah pula dia mendengar hadis, meriwayatkan hadis, tidak pernah talaki langsung, dan tidak ada sanad pun. Tapi dia sibuk dengan sina'ah hadithiyah. Ini pun bukan juga, tidak layak sebenarnya untuk disebut sebagai muhaddits. Dia sebagai bahith sahaja, bahithul hadith. Maknanya dia, ataupun alimul hadith, maknanya dia mahir, alim itu tentang hadis. Tapi untuk disebut muhaddits itu adalah tasahul. Okey, seterusnya min alfazin nas. Wa min alfazin nasi fi ma'na al-hifzi qala Ibnu Mahdi al-hifzu al-itqanu wa qala Abu Zur'atin al-itqanu aksaru min hifzi sardi wa qala ghairuhu al-hifzu al-ma'rifatu. Qala Abdul Mu'min ibni Khalafin an-Nasafi sa'altu Aba Aliyin Salihah ibn Muhammadin qultu Yahya bin Muayyan hal yahfadu qala la innama kana indahu ma'rifatun qultu fa Ali bin al-Madini kana yahfadu qala na'am wa ya'rifu. Wa mimma ruwiya fi qadri hifdzil huffazi qala Ahmad ibn Hanbal intaqaitu al-musnadu min 700,000 hadisin wa 50,000 hadisin. Wa qala Abu Zur'ati ar-Razi kana Ahmad ibn Hanbal yahfadhu alfi hadisin. Qila lahu wa ma yudrika qala dzakartuhu fa akhadtu alaihi al-abwabu. Ini adalah dari segi kadar bilangan hafazan hadis di kalangan imam-imam, yang mana jumlah hafalan yang paling banyak disebutkan ialah 1000 ataupun 1 juta hadis. Imam Ahmad ni dia menghafal 1 juta hadis. Ini disebut oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, yang hidup sezaman dengan beliau. Jadi bila ditanya macam mana boleh tahu pula hafal 1 juta hadis, zakartuhu fa akhadtu alaihi al-abwab, aku bermuzakarah dengannya dan aku membawakan bab-bab bagi setiap hadis itu, jadi dia punya muzakarah tu ikut bab-bab, menunjukkan banyaknya hafalan hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini juga diriwayatkan daripada Imam Yahya bin Ma'in. Ibnu Ma'in juga dikatakan menghafal 1 juta hadis. Itu adalah kadar yang banyaklah, Tapi dari segi tu nanti di bawah tu ada disebutkan, Yahya bin Ma'in dia menulis, dia tak kata menghafal, menulis 1 juta hadis. Ini adalah dari segi jalan-jalan riwayat yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang terdahulu. Jadi dia termasuk tu, jumlah bilangan itu adalah termasuk jalan riwayat, bukannya hadis yang berbeza. Bukannya 1 juta hadis itu berbeza-beza satu hadis dengan hadis yang lain, tak. Jadi jumlah ini adalah termasuk jalan-jalan riwayat. Sebabnya ulama-ulama dahulu, kadang-kadang satu hadis itu mereka perlu untuk cari sampai 10 wajah, 20 wajah, dan sebagainya, bagi memastikan bahawa hadis itu benar-benar datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus masih lagi tentang hafalan para imam. Baik. Wa qala Yahya bin Ma'in katabtu bi yadi alfi hadisin. Wa qala al-Bukhari ahfadu 100,000 hadisin sahihin wa 200,000 hadisin ghairi sahihin. Wa qala Muslimun
sanaftu hadha al-musnadu as-sahihu min 300,000 hadithin sahihin masmu'atin. Faqala Abu Dawudin katabtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadithin intakhabtu minha ma dhamantuhu kitaba as-sunani. Faqala al-hakimu fil madkhali kana al-wahidu minal hufadhi yahfadhu 500,000 hadithin. Sami'tu Aba Ja'fari al-Raziya yaqulu sami'tu Aba Abdillahi ibni Warah yaqulu kuntu inda Ishaq ibni Ibrahimah binaisabura faqala rajulun min ahli al-Iraqi sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqulu sahha minal hadithi 700,000 wa kasrin wa hadzal fata yakni Aba Zur'ah qad hafadha 600,000. Faqala al-Baihaqi arada ma sahha minal ahadithi wa aqawili sahabati wat tabi'ina. Jadi di akhir sekali itu Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahawa jumlah tersebut adalah termasuk kaul ataupun kata-kata para sahabat dan tabi'in. Bukannya sekadar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah yang banyak itu sampai 1 juta tu ataupun yang disebutkan Imam Bukhari menghafal 100,000 hadis sahih, Imam Muslim menghafal 300,000 hadis sahih, Imam Abu Daud menulis 500,000 hadis, 5,000 hadis. Imam Muslim dia menghafal, dia menyaring kitab sahihnya daripada 300,000 hadis. Imam Abu Daud dia menulis 500,000 hadis. Jadi jumlah-jumlah ini dia adalah merujuk kepada riwayat hadis Nabi SAW dan juga riwayat daripada para sahabat ataupun kita sebut asar sahabat dan juga tabi'in. Jadi sebab itu jumlahnya besar. Nanti ada dia punya perbincangan tentang dah lepas takrif hadis takrif hadis yang sebelum ini telah disebut bahawa hadis itu termasuk apa yang diriwayatkan juga daripada para sahabat dan juga tabi'in. Ada sebelum ini daripada Imam At-Tibi yang dinukilkan oleh Imam As-Suyuti. Okey. Jadi tidak pelik bila jumlahnya begitu besar, sedangkan hadis yang sampai kepada kita tidak sampai jumlah itulah. Dia tak sampai jumlah itu. Bahkan yang sahih itu lagi sedikit jumlahnya. Dan ada yang menyebut dalam 4,000 hadis sahih. 4,000, tapi itu 4,000 tu pun yang betul-betul mungkin yang disepakati kot. Sebab saya tengok yang menyebut ini yang dari kalangan mutasyaddidin jadi bila dia kata 4,000 hadis sahih sahaja yang ada, jadi saya ingat itu yang memang betul-betul muttafaq alaih. Tapi ada banyak lagi sebenarnya. Jadi kalau 4,000 tu masih lagi kecil, mungkin dalam 10,000 ataupun kurang daripada itulah. Jadi tak sampai 10,000 lah kalau dibincang-bincang pun mungkin sekitar itu. Tidak sampai 100,000 ataupun 1 juta hadis. Melainkan yang dimaksudkan ialah termasuk asar-asar sahabat dan juga tabi'in. Ada soalan boleh tanya Doktor? Ya Maulana. Soalan pertama, berapakah jumlah hadis Nabi yang sampai kepada kita? Soalan yang kedua,
biasa kita dengar tadi pun disebutkan Imam Ahmad hafal 1,000,000 hadis, Yahya bin Ma'in hafal 1,000,000 hadis. Tapi kalau kita tengok dalam Musnad Ahmad yang cetakan saya Darul Fikir ni, dia lebih kurang 27,000 hadis je. Mana pergi lagi yang ratus ribu lebih terkubur bersama dia ke, ataupun macam mana? Pergi ke mana hadis tu? Allah. Yang pertama tu apa, tentang apa tadi? Yang pertama? Jumlah hadis yang sampai kepada jumlah kita. hadis. Ada tak satu tiga yang telah ditetapkan bila ditakrar lah, maksudnya tak ada takrar sanad. Mutun dia saja, berapa banyak jumlah yang sampai. Mana ada tak ulama mengarang satu kitab? Contohnya Imam Suyuti kan Jamul Jawami' tu. Adakah dia mengumpulkan seluruh hadis Nabi itu, mana kita dapat ketahui sebanyaknya lah jumlah hadis Nabi sampai kepada kita? Ada ke? Dia masih lagi tidak ada pandangan yang disepakati sebenarnya. Ya, walaupun yang membincangkannya tu ramai, dan semuanya maklumlah bahawa antara yang cuba untuk membukukan, menghimpunkan semua hadis, sama ada yang sahih, hasan, dhaif, ialah Imam As-Suyuti dalam Jam'ul Jawami' ataupun Al-Jami' Al-Kabir. Jadi jumlah yang terkumpul itu pun tidak sampai 100,000. Saya ingat dia tak bawah lagi daripada itu. Dia tak sampai 100,000. Walaupun ada yang mengatakan masih ada lagi lah hadis yang belum dimasukkan. Tapi itu adalah usaha fardi, usaha seorang, sudah tentu ada kekurangan. Tapi itulah yang sekitar jumlah itulah yang termasuk yang tidak sahih, yang sahih, yang hasan, dhaif. Jadi termasuk tu. Jadi kalau kita tengok hafalan-hafalan para imam ni memang luar biasalah. Dia kalau yang sampai 1,000,000 hadis ini kita tengok dalam Musnad Ahmad tak sampai. Musnad Ahmad tak sampai. Tapi itu pun termasuk yang mukarrar, yang berulang-ulang, yang jumlah dalam Musnad Imam Ahmad tu. Mungkin kalau dibuang yang berulang tu mungkin masih maknanya jumlahnya kurang lagi, bawah lagi. Okey, jadi sukar untuk kita menentukan berapakah jumlah hadis yang sampai kepada kita pada hari ini, dengan satu statistik yang disepakatilah. Ada sebuah kitab yang mausu'ah hadis dia yang ulama Azhar keluarkan tu, itu tak juga Mausu'ah hadis Nabawiyah keluar ulama Azhar. Yang yang tu saya tak pasti sebabnya tak tengok lagi, belum tengok yang Mausu'ah tu. Belum tengok. Dia memang ada usaha-usaha cubaan yang dibuat untuk menghimpunkan keseluruhan semua kitab-kitab lah, semua kitab-kitab tu. Tapi saya tak tengok lagi lah, wallahu a'lam. Sebab jumlahnya itu dia memang perlu usaha yang besar, satu usaha yang memang makan masa yang lama. Jadi mungkin telah diusahakan dulu tahun 90-an dulu, mungkin sekarang ni dia punya hasilnya. Tapi mungkin yang kitab-kitab yang terbaru ni dia tak ada kat internet, dan kita pun nak dapatkan pun susah dekat Malaysia ni, susah. Jadi wallahu alam, tak dapat kan baru-baru ni kan ada isu kan antara Syekh Nuruddin dengan Rora ke siapa, yang dikatakan ada kemungkinan hadis-hadis tu tak sampai kepada kita. Jadi kan benda tu tak dipersetujui kan oleh pihak Rora sana. Jadi ialah macam kita tahu hafal 1,000,000 dari Imam Ahmad, tapi sampai kepada kita 27. Itu yang kita nak pastikan kat situ tu. Memang betul tak sampai ke, atau macam mana? Sebab Syekh Nuruddin dakwa kan ada yang tak sampai kepada kita kan. Dia kalau yang
ikut Imam Suyuti sendiri pun dia kata susah lah kalau kita nak katakan begitu. Sebenarnya ada sebahagian besar hadis yang tak sampai, sebabnya syariat Islam itu dia maksum, telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi tidak mungkin ada lagi benda yang kurang, kecuali kalau benda itu benda yang kecil lah, terlalu kecil. Kemungkinan itu boleh diterima dari aspek-aspek yang berbentuk furuk, yang sangat-sangat furuk lah, mungkin boleh diterima. Tapi kalau yang berbentuk usul, yang berbentuk perkara-perkara besar, yang mana tak mungkin ada benda yang masih lagi kurang, itu yang sebenarnya memang saya pun lihat memang ada dia punya logik, sebab syariat Islam ini memang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sampai 1 juta tu adalah termasuk yang riwayat daripada sahabat dan juga tabi'in. Fatwa-fatwa mereka itu juga turut diriwayatkan. Cuma kebanyakan asar-asar ini tidak terdapat dalam kitab-kitab yang khusus membukukan kitab-kitab hadis, seperti Musnad Ahmad, Al-Kutubus Sittah, Muwatta' Malik. Ini khusus untuk hadis. Kalau ada yang mauquf maqtu' pun sedikit, tapi yang banyak menghimpunkan asar-asar ini ialah dalam kitab Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Itu pun baru 2 musannaf, belum lagi yang lain-lain, yang tu mungkin yang tak sampai kepada kita. Mungkin juga dalam tafsir-tafsir yang disusun oleh ulama-ulama hadis dahulu. Bahkan Imam Al-Bukhari juga ada mengarang kitab tafsir yang besar. Tapi di manakah kitab tafsir Imam Bukhari itu? Ia tak sampai kepada kita. Jadi mungkin daripada aspek riwayat itu daripada sahabat, tabi'in, daripada imam-imam mujtahid, itu mungkin yang mungkin hilanglah, yang mungkin tidak sampai kepada kita pada hari ini. Itu yang sehingga dikatakan Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis itu maknanya termasuk dia punya turuk. Sebab satu riwayat tu kadang-kadang ada banyak dia punya turuk dia. Jadi setiap turuk itu dikira satu. Jadi kalau ada 10 tu satu hadis, tapi ada 10 turuk ataupun 30 turuk, bahkan 50 turuk, ataupun lebih daripada itu. Jadi itu termasuk dalam jumlah yang tersebutlah. Bahkan yang kita lihat pun jumlah itu dia hanya berbentuk dokumentasi saja, dia berbentuk dokumentasi saja dan tak jelas dia punya sanad dia. Maknanya kalam-kalam imam ini dia adalah secara riwayat, maknanya dah dinukilkan secara begitu saja, maknanya tidak ada diriwayatkan sanadnya itu sampai kepada Imam Al-Bukhari, misal katalah, ataupun yang lain-lain itulah, daripada Imam Ahmad itu, Imam Ahmad. Kalau yang Imam Al-Bukhari mungkin ada dia punya sumber dia. Imam Muslim pun ada sumbernya, Abu Dawud pun ada sumbernya. Ada sumbernya. Jadi memang betul lah. Tapi kalau yang sampai 1 juta ni, itu mungkin kita kena tengok balik dia punya riwayat dia tu daripada mana. Kalau riwayat ini peristiwa yang tentera Mongol, orang Tatar tu dia bunuh ulama, bakar kitab, buang kitab dalam sungai sampai jadi hitam sungai-sungai, itu boleh kata tak termasuk kitab-kitab yang dibuang itu hanyalah kitab-kitab furuk-furuk saja, kitab-kitab asas dipelihara oleh Allah. Bolehkah kita kata macam tu? Wallahu a'lam. Apakah sebenarnya yang dibakar oleh tentera Tatar itu? Sebab tentera Tatar ini dia melanggar Baghdad. Baghdad ini adalah kota segala ilmu. Yang maknanya yang ilmu-ilmu yang dinukilkan pada Gerik, itu semua
telah diterjemahkan di zaman Abbasiyah. Maknanya bukan hadis saja, maknanya semua kitab-kitab lah. Semua segala jenis kitab-kitab yang ada di Baghdad, dan Baghdad ini pada zaman itu boleh juga disebut sebagai negara paling maju atas muka bumi pada zaman. Jadi berbagai-bagai kitab tu ada. Jadi kita tak tahu adakah semuanya itu segala jenis kitab atau jadi ini adalah kemungkinan sajalah, ihtimal. Maknanya kita masuk dalam perbincangan ihtimalat, kemungkinan itu. So kalau kemungkinan ini untuk dijadikan hujah yang kuat tu memang tak dapatlah. Dia hanya boleh kita hanya andaikan sahaja bahawa ianya termasuk di antara riwayat yang hilang tak ditemui. Jadi kalau kita sekadar untuk menyebutkan begitu bolehlah, tapi untuk dijadikan hujah dia hanya ihtimal. Sebab kebanyakan ulama bersepakat bahawa Al-Kutubus Sittah itu bahkan sebelum Baghdad dihancurkan itu, ulama bersepakat bahawa Al-Kutubus Sittah aspek perundangan secara ghalibnya itu dibincangkan dalam syurut al-a'immah al-khamsah dan juga syurut al-a'immah as-sittah. Maknanya ulama memang dah fokus pada 6 buah kitab ataupun 5 buah kitab itu. Bahawa semua asas-asas dari dalil tentang syariat Okey. Mungkin Maulana ada ulasan. Tak apa. Tak tanya je. Kan? Sebab kalau Baghdad dia melanggar 600 lebih kan? Turun ke 7. 600 lebih. Yang yang kitab syurutul a'immah sittah dengan syurutul a'immah khamsah itu sebelum lagi daripada itu. Okey, terima kasih Doktor. Okey. Syukran. Kita sambung. Baik, Ustaz. Wa qala ghairuhu su'ila Abu Zur'ata an rajulin halafa bit-talaqi anna Aba Zur'ata yahfadhu mi'atai alfi hadisin. Hal hanisa? Betul ya? Kalau saya ni Yahnas. Hanisa, Yahnas ni guna fi'il madhi. Kita tak ikut yang nuskah tu. Okey, baik. Qala la, thumma qala ahfadhu mi'ata alfi hadithin kama yahfadhul insanu surata qul huwallahu ahad. Wa fil mudzakarati 300 alfi hadithin. Wa qala Abu Bakr Muhammad ibni Amr al-Ghazi al-Hafiz kana Abu Zur'ata yahfadhu 700 alfi hadithin wa kana yahfadhu 140 alfan fi tafsiri wal qiraati. Qala al-Hakimu wa sami'tu Abu Bakr ibn Abi Daramin al-Hafiz bil Kufah yaqulu sami'tu Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad bin Sa'id yaqulu ahfadu li ahli al-baiti 300 alfi hadisin. Qala wa sami'tu Abu Bakrin yaqulu katabtu bi asabi'i an mutayyanin
mi'ata alfi hadithin. Wa sami'tu Aba Bakrin al-Muzakki yaqulu sami'tu ibna Khuzaimata yaqulu sami'tu Ali bin Khashram Al-Muzani. yaqulu idza kana Ishaq bin Ibrahim ibnu Ibnu Rahuyah yumli Atau sab'ina Rahawai. alfa hadithin hafdan wa asnada ibni Adi an ibni Subrumah an Syabiyi qala ma katabtu sauda'a fi bayda'a ila yaumi hadha wala haddatsani rajulun bihaditsin qattu illa hafadtuhu wala ahbabtu ay ya'idahu alayya fahadastu bihadzal hadithi Ishaq bin Rahuyah faqala ta'jubu min hadha qultu na'am qala ma kuntu la asma'a syai'an illa hafadtuhu wa ka'anni anzuru ila sab'ina alfa hadithin aw qala aktsara min sab'ina alfi hadithin fi kitabi fi kutubi wa asnada an Abi Dawud al-Khaffaf qala sami'tu Ishaq bin Rahuyah yaqulu ka'anni anzuru ila mi'ati alfi hadithin fi kutubi wa salasina alfan asruduha wa asnada al-Khatibu an Muhammad bin Yahya bin Khalid qala sami'tu Ishaq bin Rahuyah yaqulu a'rifu makana mi'ati alfi hadithin ka'anni anzuru ilaiha wa ahfadhu sab'ina alfa hadithin an zahri qalbi sahihah wa ahfadhu arba'ata alafi hadithin muzawwaratan wa qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal qala abi li Dawud ibn Amrin ad-Dibbi wa ana asma'u kana yuhaddithukum Ismail bin Ayyash hadhil ahaditha bihifdhihi qala na'am ma ra'aitu ma'ahu kitaban qattu qala lahu laqad kana hafidhan kam kana yahfadhu qala syai'an katsiran qala akana yahfadhu asyrata alafin qala asyrata alafin wa asyrata alafin wa asyrata alafin faqala abi hadza kana masala waqi wa qala Yazid bin Harun ahfadhu khamsatan wa ishrina alfa hadithin bi isnadihi wala fakhrin wa ahfadhu lisyamiyyin ishrina alfa hadithin wa qala Ya'qub ad-Dawraqi kana indahu Husaymin ishruna alfa hadithin wa qala al-Ajuri sami'tu Aba Dawud yaqulu kana Ubaidullah bin Mu'az al-Anbari yahfadhu asyrata alafi hadithin. Jadi ini hafalan yang diriwayatkan daripada para ulama hadis terdahulu. Dari segi hafalan mereka itu ada yang seperti mesin photostat, seperti recorder, seperti recorder bila dia dengar itu dia terus hafal. Sangat luar biasa. Mungkin ada juga di zaman ini orang-orang yang seperti itu, tapi sangat-sangat sedikitlah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan luar biasa.
Okey, al-faidatu tsalitsah. Tanya sekali lagi boleh? Oh, ya. Dia dengan Dr. Sadri dengan Dr. Kitab ni, dia kena dua-dua ada ke atau cukup dengan Dr. Sadri ni sudah dianggap orang tu mencapai tahap hafalan yang hebat ke? Syaratnya mesti kena ada Dr. Kitab juga. Dalam pembahagian bab Dobit yang disebutkan, dia ada dua lah, Dobtu Sadr dengan Dobtu Kitab. Dia salah satu, dan Dobtu Kitab ini biasanya adalah orang yang kurang sedikit dari segi hafalan dia. Kalau ulama-ulama ada dulu ni, mereka lebih mengutamakan Dobtu Sadr. Bahkan itu yang daripada sahabat dulu. Sahabat itu yang menulis tu tak ramai, sangat-sangat sedikit ya. Ribuan para sahabat itu, kebanyakan mereka itu mendengar dan menghafal dan meriwayatkan semula secara lisan. Dan itu juga yang dibuat oleh kibar at-tabi'in. Kibar at-tabi'in pun kebanyakannya meriwayatkan secara lisan ya. Mereka menghafal dan sangat sedikit yang menulis sebenarnya di kalangan mereka, sebab daripada zaman sahabat, zaman kibar at-tabi'in. Kemudian barulah yang dikatakan hafalan manusia itu mula berkurangan. Maknanya dia punya tumpuan kepada hafal itu semakin berkurang. Jadi mulalah dituliskan hadis-hadis tersebut dalam zaman Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, barulah ditulis hadis itu secara besar-besaran, sebab dikhawatiri akan hilang hadis tersebut kalau tak ditulis. Sekiranya tidak ditulis akan hilang. Jadi orang yang pertama menghantar hadis-hadis yang dibukukan ialah Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Imam Ibn Syihab Az-Zuhri ini dia yang mula sekali, sebab itu disebutkan sebelum ini dia orang pertama yang menghimpunkan hadis, tapi dengan perintah khalifah secara rasmi. Jadi penulisan ini tidak diberikan tumpuan sangat pada awalnya. Pada awalnya itu lebih kepada hafazan, dan ini yang diwarisi. Maknanya siapa yang boleh mewarisi dari segi hafazan itu yang menunjukkan kehebatan dia lah. Seperti mana yang diriwayatkan dekat sini. Ini kebanyakannya mereka ini adalah riwayat Dobtu Sadr. Kebanyakannya adalah Dobtu Sadr. Dia bukannya Dobtu Kitab. Kalau berlaku khilaf di antara seorang perawi yang hanya dia Dobtus Sadri dengan seorang lagi perawi yang dia ni ada dua-dua. Dia ada Dobtus Sadri dan dia ada Dobtul Kitab. Jadi yang ada keistimewaan tak kalau orang tu ada dua-dua berbanding dengan hanya Dobtus Sadri saja kalau berlaku khilaf? Ya. Jadi bila dia zaman bukuan hadis dalam kurun ketiga hijrah, sebelum tu hadir lah, tapi kemuncak dia ialah dalam kurun ketiga hijrah, zaman Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim itu. Jadi mereka ini menuliskan hadis-hadis, bukan semata-mata mereka hafal, tapi mereka juga tulis. Jadi itu sebab mereka punya riwayat ni lebih kuat. Mereka punya riwayat ini dia lebih kuat berbanding dengan orang yang menghafal ni sahaja, tidak dituliskan. Jadi memang jelas kalau dia hafal dan dia juga tulis, macam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu, walaupun dia lupa nak bawa kitab tu, tapi dia ingat dah. Dia dah ingat. Jadi dia ada Dobtu Kitab pun ada, Dobtu Sadr pun ada juga. Jadi dua-dua. Jadi ulama yang ada kedua-duanya ini memang memang dikira pada level yang tinggi, berbanding dengan yang hanya menghafal saja. Jadi sebab itu selepas daripada zaman pembukuan,
Ya, jadi kalau yang menghafal sahaja tapi tidak menulis hadis ini, jadi sudah tidak begitu diberikan kelebihan. Yang diberikan kelebihan itu yang dia menghafal dan dia juga ada menulis hadis. Sebab itu kitab-kitab yang sampai kepada kita ini yang memang daripada ulama-ulama yang menghafal dan menulis. Seperti Imam A'immah Sittah lah, A'immah Sittah. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Daripada imam-imam kurun ke-3 Hijrah. Memang kitab ni banyak dihimpunkan hadis, ensiklopedia hadis ya. Nak memastikan berapa jumlah hadis yang wujud yang sampai kepada kita pada hari ini. Sebab itu ditulis. Dia bukannya diriwayatkan secara hafazan sejak daripada kurun ke-3 Hijrah khususnya. Okey, terima kasih. Al-Faidatus Salifah. Terima kasih, Ustaz. Okey, baiklah. Al-Faidatus Salifah. Laju sikit. Qala Syekhul Islam Sikit untuk kita habiskan mukadimah ni. Okey, baik. Min awali man sanafa fil istilahi al-Qadi Abu Muhammad Ar-Rama Hurmuzi fa'amila kitabahu al-muhaddis al-fasil lakinnahu lam yastaw'ib wal hakim Abu Abdullahi An-Naisaburi lakinnahu yuhazibu wa lam yurattib Fatalahu Abu Nu'aim al-Asbahani fa'amila ala kitabihi mustakhrajan wa abqa fihi asya'a lil muta'aqibi thumma ja'a ba'dahum al-Khatibu al-Baghdadiyu fa'amila fi qawanini riwayati kitaban samahu al-kifayata wa fi adabiha kitaban samahu al-jami'a bi adabi syekhi wa sami'i Aqalla fannun min fununil hadithi illa waqad sannafa fihi kitaban mufradan fakana kama qala al-hafiz Abu Bakar ibni Nuktatin kullu man ansafa alima annal muhaddithina ba'dahu ayalun ala kutubihi summa jama'a mimman alima annal muhadditsina ba'dahu ayalun ala kutubihi summa jama'a mimman ta'akhara anhu al-Qadi Iyad kitabahu al-ilma wa Abu Hafs al-Mayanji al-Mayaniji juz'a ma la yasa'u al-muhaddits bawah tu dia Mayan Naji. Maya Naji. Maya Naji. Alih daripada Syekh Abdul Fattah, dia kata Shin ya. Maya Nishi. Mayanisi. Okey, terus. Mala yas'al muhadditsa. Kita ikut kitab Maya Naji. Baik. Al-Mayanaji juz'a ma la yasa'u al-muhadditsa jahluhu wa ghairu dzalika. Ila anja'a al-hafizu al-imamu Taqiyuddin Abu Amrin Utsman bin Salah Asy-Syahrazuri Nazilu Damsik fajama'a lima waliya tadrisil hadisi bil madrasati al-ashrafiyah kitabahu al-mashhur fahazzaba fununuhu wa amla'a syai'an fa syai'an wa'tana bitasanifil khatibi al-mufarraqati fajama'a syatatin maqasidiha wa dhamma ilaiha min ghairiha nukhaba fawaida fajtama'a fi kitabihi ma tafarraqa fi ghairihi falihadza akafan nasu alaihi fala yuhsa kam nazimin lahu wa mukhtasirin wa mustadrikin alaihi
wa muktasirin wa ma'aridin lahu wa muntasirin. Qala yang ini dia faedah ketiga menjelaskan tentang sejarah pembukuan ulum al-hadis yang disebut daripada awalnya sampailah ke zaman Ibnu As-Salah Asy-Syarazuri dalam kurun ke-7 Hijrah. Disebutkan mula-mula tu min awwali man sannafa. Jadi perkataan min itu ada kalau dalam nuskah saya ni dan juga yang dinukilkan dalam setengah-setengah kitab ulum al-hadis, perkataan min itu dibuang. Jadi dia mengelirukan bila disebut awwalu man sannafa, orang pertama yang mengarang tentang ilmu mustalah ialah Al-Qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi, padahal dia bukan orang pertama. Sebabnya ada lagi orang-orang yang sebelum itu yang mengarang berkenaan dengan ilmu mustalah, tetapi dari sudut-sudut yang tertentu lah, maknanya kitab yang mengkhususkan tentang ilmu rijal, kitab yang mengkhususkan tentang al-jarh wa ta'dil, kitab yang membincangkan tentang ilmu ilal al-hadis. Jadi dia berbeza-beza dia punya perbincangan itu, tapi semuanya itu sebenarnya adalah yang berkait dengan ulum al-hadis. Cuma dia terpisah-pisah dia punya perbincangan itu, seperti dalam Ilal At-Tirmizi ada membincangkan tentang sebahagian daripada ilmu mustalah. Dalam Muqaddimah Sahih Muslim juga membincangkan tentang ilmu mustalah, sebahagian ilmu mustalah. Jadi ada perbincangan-perbincangan itu. Jadi kalau Al-Qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi orang pertama, maka boleh dipertikaikan. Sebab itu nukilan sebenar daripada Nuzhatun Nazar, dia ada perkataan min di awalnya, iaitu min awwali. So dia akan diterjemah sebagai antara orang yang pertama. Jadi Al-Qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi antara orang pertama, maknanya dia bukan yang pertama sekali. Itu maksud dia. Maksud dia. So bila tidak dinukilkan min maka dia akan menghilangkan maksud yang dikehendaki oleh Imam Ibnu Hajar. Sehinggalah sampai kepada zaman Imam Ibnu Salah, dan disebutkan di situ beliau dilantik untuk mengajar hadis di Al-Madrasah Al-Ashrafiyah, yang dibina oleh Al-Malik Al-Ashraf. Al-Malik Al-Ashraf ini dia menguasai daerah Syam itu yang pada masa itu di bawah kekuasaan Daulah Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, dan beliau yang membina Darul Hadis Ashrafiyah di Dimashq ataupun di Damsyik, dan masih kekal hingga hari ini. Daripada zaman Imam Ibnu Salah ni sebagai Syekhul Hadis yang pertama hingga ke hari ini masih kekal. Ini hebatnya ni. Cuma mungkin bila Syria tu dia mengalami pergolakan, pergeseran sehinggalah ke hari ini. Jadi memang ini menyebabkan tak begitu dikenali Darul Hadis Al-Ashrafiyah yang hadis. Terusnya Doktor, saya pernah dengar ada yang kata syarat untuk menjadi mudir bagi Darul Hadis Ashrafiyah itu mesti Asy'ariyah dan Syafi'iyah. Betul ke? Semua ulama yang menjadi mudir Darul Hadis mesti Asy'ariyah dan Syafi'iyah, betul ke? Al-Malik. Sebab itu bila kewafatan Al-Hafiz Al-Mizzi, jadi para ulama berselisih siapakah yang layak untuk dilantik sebagai Syekhul Hadis yang baru. Jadi mereka pada masa itu melihat di antara yang layak ialah Al-Hafiz Al-Zahabi. Jadi bila nak dilantik itu
ada yang mempertikaikan apabila disebutkan bahawa untuk menjadi syekhul hadis di sini mestilah dia itu daripada Asy'ariyah, sedangkan Imam Az-Zahabi ini dia bukan Asy'ariyah. Dia adalah anak murid kepada Syekh Ibn Taymiyah. Jadi akhirnya tak jadi dilantik, dan dilantik Imam Taqiyuddin As-Subki. Itu menjawat sebagai syekhul hadis, menggantikan Imam Al-Mizzi. Ni cerita tu memang masyhur disebut dalam sejarah. Terima kasih, Doktor. Baik, Ustaz Rozikin. Baik, Dok. Qala illa annahu lam yahsul tartibuhu ala al-wad'i al-mutanasibi bi ay yadhkura ma yata'allaqu bil matani wahdahu wa ma yata'allaqu bis sanadi wahdahu wa ma yashtarikani ma'an wa ma yahtasu bi kayfiyati tahammuli wal ada'i wahdahu wa ma yahtasu bi sifati ruwati wahdahu li'annahu jama'a mutafariqatin hadzal fanni min kutubin mutawwalatin fi hadzal hajmi al-latifi wa ra'a an tahsilahu wa ilqa'ahu ila talibihi ahammu min ta'khiri dzalika ila an tahsula al-inayatu at-tamatu bi husni tartibihi. Faqad tabi'ahu ala hadha tartibi jama'atun minhum al-musannifu wa Ibnu Katsirin wal Iraqi wal Bulkiniyu wa ghayyarahu jama'atun kabana jama'atun Wat-Tiberizi Wat-Tibi Waz-Zarkasi Ibnu Jamaah tu. Badruddin Ibnu Jamaah. What? Ibnu Wa ghayyarahu Ibnu Jamaah, Badruddin Ibnu Jamaah. Ibnu Jamaah. Coba. Bilang lagi. Arabiatu. Belum. Okey, Arabiatu i'lam anna anwa'a ulumil hadisi kasiratun la tu'antu qala al-Hazimi fi kitabi al-Ujalatu ilmul hadisi yastamilu ala anwa'i kasiratin tablughu mi'atan kullu naw'in minha ilmun mustaqallun law anfaqa at-talibu fihi umurahu mustaqillun law anfaqa at-talibu fihi umurahu lamma adraka nihayatahu wa qad dzakara Ibnu Salah minha wa tabi'ahu al-musannifu khamsatan wa sittin wa qala wa laysa dzalika bi akhiril mumkini fi dzalika fa innahu qabilun litanwi'i ila ma la yuhsa iz la tuhsa ahwalu ruwatil hadithi wa sifatuhum wala ahwalu mutunil hadithi wa sifatuha wa ma min halatin minha wala sifatin illa wahiya bisadadin an tufrada bizikri wa ahluha fa idza hiya naw'un ala hiyalihi intaha. Qala Syekhul Islami wa qad akhala bi anwa'in mustamalatin inda ahlil hadisi minha al-qawiyyu wal jayyidu wal ma'rufu wal mahfuzu wal mujawwadu was sabitu was salihu wa minha fi sifati ruwati asya'u katsiratun kaman ittafaqa ismu syaikhahu wa rawi anhu wa kaman ittafaqa ittafaqa ismahu wa isma syaikhihi wa syaikhi syaikhihi au
wa kaman ittafaqa ismahu wa isma shaykhihi wa shaykhi shaykhihi au ismahu wa isma abihi wa jaddihi au ittafaqa ismahu wa kunyatahu wa ghairu dzalika. Ya tak? Terus. Wa istadraka al-Bulkini fi mahasinil istilahi khamsata anwa'in ukhara ghairu ma dzukira. Fasayati ilhaku kulli dzalika insyaallah taala. Wa qad dzakara Ibnu Salah aidan ahkama anwa'in fi dhamni naw'in ma'a imkani ifradiha bi dzikri ka dzikrihi fi naw'il mu'dali ahkamal mu'allaqi wal mu'annani wa huma naw'ani mustaqilani afradahuma Ibnu Jama'ah wa dzakara al-gharibu wal azizu wal mashhuru wal mutawatiru fi naw'i wahidin wa hiya arba'atun wa waqa'a lahu aksu dzalika wa huwa ta'addudu anwa'in wa hiya muttahidatun wal musannifu tabi'un lahu fi kulli dzalika wa sayati bayanuhu insyaallah taala. Wa hadza hina syuru'u fil maqsudi bi aunil milkil ma'budi fa aqulu bismillahirrahmanirrahim. Betul ya ini ya? Akhbarani muqaddimah yang disusun oleh Imam As-Suyuti. Habis dah muqaddimah yang disusun oleh Imam As-Suyuti terhadap kitab Tadrib Ar-Rawi, ya, dia yang last kali itu faedah Rabi'ah itu dia membincangkan tentang jenis-jenis ilmu hadis yang mana jumlahnya banyak, yang disebut oleh Ibnu Salah 65, ya, kemudian ditambahkan lagi oleh Imam Suyuti sehingga menjadi 93. Ya, kalau tengok dalam kitab Tadrib Ar-Rawi ini dia ada 93 naum jenis ataupun anwa' al-hadis. Ya, dia punya perbincangan itu satu persatu dibincangkan oleh beliau, bermula daripada yang pertama itulah dia akan cuk, dan di sini beliau juga istilah-istilah yang berkaitan, ya, dengan status hadis, ya, sama ada al-qawi, al-jayyid, al-ma'ruf, al-mahfuz, al-mujawwad, al-thabit, al-salih. Jadi adalah istilah-istilah yang diguna pakai di kalangan ulama hadis. Jadi kalaulah diasing-asingkan itu dia boleh menjadi bahagian yang berasing, ya, tapi kalau, ya, dihimpunkan sekaligus, maka dia dikira satulah, dikira satu, dan ini yang menjadikan perbezaan dalam menghitung jumlah ilmu hadis, ya, di dalam perbincangan ulum al-hadis. Okey, kita ingat ambil berkat dengan muqaddimah Imam Suyuti saja. Boleh, ya? Macam mana yang lain? Okey, Ustaz. Okey, ya. Jadi kita dah sampai kepada bahagian ini. Nanti insya-Allah pada masa yang akan datang kita masuk kepada perbincangan syarah kepada Taqrib An-Nawawi, ya, yang disyarahkan oleh Imam As-Suyuti, insya-Allah. Terima kasih
kepada Fadil Dr. Hafiz Saroni atas majlis pada malam ini, membimbing kita untuk sama-sama memahami kitab Tadrib Ar-Rawil ini, dan insyaAllah pada esok pagi jam 10.30 pagi, untuk pengetahuan semua yang terlibat dalam Zoom dan juga di Facebook, insyaAllah esok pada jam 10.30 pagi pihak Islami akan menganjurkan sambungan kepada program Muzakarah Ilmu Akidah pada esok pagi yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Maulana Ihsan Abu Bakar pada 10.30 pagi esok, sehingga insyaAllah sehingga dalam pukul 12.30. Maulana Ihsan lebih kurang dan lebih kurang sejam setengah atau 2 jam begitu. InsyaAllah bermula 10.30 pagi esok. Jadi sama-sama kami menjemput tuan-tuan, puan-puan untuk bersama dengan kami. Boleh bertanya soalan dan sebagainya. Moga-moga program ini menambahkan lagi lah ilmu, kefahaman, dan sedikit sebanyak kita ini dalam tempoh-tempoh orang kata tak boleh nak buat program besar-besar, sekurang-kurangnya mencari keberkatan dengan majlis-majlis melalui online ini, insyaAllah. Itu saja daripada kami pada malam ini. InsyaAllah jumpa tuan-tuan, puan-puan pada esok hari. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.